Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan bin Alwi, pelajar PhD Universiti Malaysia Terengganu. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan projek yang telah dijalankan oleh kami, iaitu peranan agensi dan komuniti terhadap ekosistem semula jadi sekitar Tasik Kenyir Terengganu. Projek ini menceritakan tentang agensi dan komuniti setempat. Apakah hubung kait di antara mereka? Seperti mana yang kita maklum, agensi dan komuniti setempat ini memainkan tanggungjawab yang penting dalam memastikan kelestarian sumber alam yang semula jadi. Dan agensi adalah organisasi yang bertanggungjawab terhadap sesebuah pembangunan yang dijalankan di sesuatu kawasan Tasik Kenyir, khususnya di Tasik Kenyir dan kampung sekitarnya. Komuniti Tasik Kenyir pula merupakan suatu komuniti yang menjalani kehidupan seharian mereka dan menjadikan unsur alam semula jadi sebagai sumber utama ekonomi mereka. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan agensi terhadap komuniti setempat Tasik Kenyir dalam menjaga sumber semula jadi Tasik Kenyir yang lestari. Dan ini merupakan metodologi kajian. Yang pertama, kajian ini menjalani atau menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu temu bual dengan agensi yang dipilih, iaitu PDHT, iaitu Pejabat Daerah Hulu Terengganu, kemudian Plan Malaysia, kemudian Perkhidmatan, kemudian Ketengah, Tekun dan Perikanan. Dan data yang didapati daripada temu bual ini merupakan data prima. Dan seterusnya, data sekunder pula didapati daripada dokumen kerajaan, artikel jurnal dan juga kajian kepustakaan, literature review. Seterusnya, data yang diperolehi dianalisis untuk menjadi rujukan seterusnya. Seterusnya, kita lihat kepada hasil kajian yang menunjukkan hasil temu bual daripada 6 agensi yang terlibat. Pejabat Daerah Hulu Terengganu menyatakan kebanyakan budaya tradisional tidak diamalkan kerana kekurangan kos. Kemudian masyarakat tidak merasai atau menikmati pembangunan yang ada. Plan Malaysia pula mengatakan rancangan jabatan selepas ini adalah bergerak ke kampung-kampung untuk memberi pencerahan berkenaan projek yang akan dijalankan. Kemudian Perkhidmatan pula menyatakan bahawa usaha dalam memelihara sumber Tasik Kenyir, mereka akan mengeluarkan lesen dan permit kepada orang awam yang ingin menjalankan aktiviti. Dan juga fokus untuk hidupan liar, mereka akan melakukan rondaan dan serbuan terhadap bersalah yang melakukan aktiviti penyeludupan hidupan liar. Kemudian Ketengah pula menyatakan bahawa untuk Tasik Kenyir ini, mereka menyediakan tiga kategori produk. Produk semula tarikan dan produk baru. Dan Ketengah pula banyak menjalankan program komuniti seperti Kacau Asyura, Festival Kenyir dan Pertunjukan Budaya. Dan kemudiannya Tekun menyatakan 17 orang peminjam sahaja daripada Tasik Kenyir, dan mereka menggalakkan peminjam-peminjam ini meminjam, kemudian menjalankan apa jua tujuan perusahaan seperti houseboat dan kedai-kedai sekitar Tasik Kenyir. Seterusnya, akhirnya Jabatan Perikanan menyatakan 21 pengusaha yang berdaftar di bawah Jabatan Perikanan, dan Jabatan Perikanan bersedia untuk memberi khidmat, nasihat dan latihan kepada sesiapa yang ingin terlibat dengan usaha perikanan di sana. Implikasi bagi kajian ini adalah pertamanya menjadi rujukan kepada agensi atau komuniti untuk merangka program komuniti kampung. Dan yang kedua, memudahkan komuniti untuk mengalami saluran aduan atau laporan bagi kesejahteraan hidup. Dan yang ketiganya adalah komuniti mengetahui fungsi dan peranan agensi bagi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Dan seterusnya, sumbangan kajian. Sumbangan bagi kajian ini adalah kita akan dapat memperolehi satu interaksi, iaitu interaksi dua hala antara agensi dan komuniti, dan juga komuniti dan agensi. Dan ini akan memastikan berlakunya kelestarian ekosistem. Dan apabila dikaitkan dengan matlamat pembangunan lestari, Sustainable Development Goal, kita akan dapat melihat bahawa kajian ini dapat memenuhi keempat-empat SDG ini.
iaitu pertama SDG 8 iaitu pertumbuhan kerja dan ekonomi yang baik, kemudian SDG 12 penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, dan SDG 14 kehidupan perairan, dan SDG 15 iaitu kehidupan di daratan. Dan ini sedikit gambar ataupun kenangan-kenangan ketika ekspedisi dijalankan, iaitu ke tengah Malaysia, Perhilitan Perikanan, PDHT dan Tekun. Jadi kesimpulan bagi kajian ini adalah yang pertamanya, agensi merupakan golongan yang terlibat secara langsung. Kita dapat melihat bahawa agensi ini adalah golongan yang terlibat secara langsung dalam membangunkan komuniti dan menyediakan kursus dan latihan kepada komuniti. Dan yang kedua, penemuan kajian ini dilihat penting kepada komuniti, iaitu bagi menjelaskan peranan setiap agensi dan membuka peluang kepada komuniti untuk mencari platform yang sesuai dalam menjana pendapatan mereka. Dan yang ketiga, kita lihat kajian ini lebih menumpukan kepada peranan yang telah dilaksanakan oleh setiap agensi dalam usaha membangunkan komuniti serta hubung kaitnya dengan elemen persekitaran semula jadi. Itu saja pembentangan saya berkenaan dengan kajian ini. Moga-moga dapat dimanfaatkan di lain waktu, insya-Allah. Terima kasih.